Dah live dah? Dah online dah. Okay, dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan Datuk Syekh Haji Ismail Anwar bin Haji Abdul Halim, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman, merangkap mengurusi Tengkuasa Pengurusan Masjid Zahir yang sedang dimenerusi atas talian. Yang dihormati Syekh Muhammad Naim bin Haji Ahmad, Imam Besar Masjid Negeri Masjid Zahir. Yang berusaha Syekh Khadir Firdaus bin Haji Abu Bakar Al-Hafiz, Timbalan Imam Besar Masjid Negeri Masjid Zahir, Kedah Darul Aman. Yang berbahagia Datin Hajah Suryati binti Haji Sabah, pengurusi Biro Agama dan Kerohanian Puspanita Cawangan Negeri Kedah Darul Aman. Terima kasih Datin berdua. Dan yang diraikan Puan Zuraini binti Kamal, pengurusi Cancer Survivor Malaysia CSM, yang juga merupakan pengurusi sukarelawan kanser di Kedah Darul Aman. Selamat datang Puan. Terima kasih. Bersama pegawai masjid, petugas jawatan kuasa Masjid Negeri Masjid Zahir, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai makluman muslimin dan muslimat sekalian, saya langsung ini disiarkan melalui Facebook rasmi Masjid Negeri Masjid Zahir, Facebook rasmi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman, dan melalui saluran YouTube dengan carian Masjid Zahir Kedah TV 1 dan 2. Seperti yang kita bicarakan awal tadi, kita bersama dengan seorang insan ataupun seorang wanita yang saya sifatkan sebagai seorang yang bersemangat, wajah kental dan bangkit melawan apa yang beliau telah alami. Jadi sedikit sebanyak sebagai permulaan kepada bicara wara kita pada pagi ini, saya mempersilakan sosok tubuh yang kita jemput khas bersama dengan puan-puan hari ini, iaitu Puan Zuraini Kamal, yang akan memberikan maklumat berkenaan beliau. Silakan Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya nak memperkenalkan diri. Saya Zuraini Kamal, merupakan seorang pemandiri kanser. 2012 saya disahkan mengidap kanser endometrium. Endometrium adalah kanser dinding rahim. Dan saya dah menjalani rawatan. Saya dah buat pembedahan, dipanggil hysterektomi total, ya, membuang. Dan saya juga menjalani rawatan radioterapi. Saya tak buat kemoterapi. Ya, jadi kalau orang kata kanser kena buat kemo, tak. Bukan semua rawatan itu sama. Ya, kanser, rawatan dia yang biasa kita dengar ialah pembedahan, kemoterapi, radioterapi, ini standard. Ya, sekarang dah ada targeted kemo, targeted dipanggil brachytherapy dan sebagainya. Tetapi ini adalah antara rawatan-rawatan yang selamat yang digunakan di seluruh dunia untuk lebih daripada 100 jenis penyakit kanser. Saya percaya kepada rawatan, saya percaya kepada kanser jika dikesan di peringkat awal, kemudian dibuat rawatan awal, mampu menyelamatkan nyawa dan memberi pesakit itu peluang untuk menghadapi, menjalani kehidupan normal macam orang lain. Contoh macam saya lah. Saya, Asfah, kami antara pesakit-pesakit kanser yang berjaya kansernya dikesan di peringkat awal, buat rawatan dan Alhamdulillah boleh hidup macam biasa. Kami, masa saya kena kanser tahun 2012, masa tu kesedaran tentang kanser tak banyak, tak tinggi, tak ramai orang tahu. Saya sendiri antara orang yang membeli produk-produk, ya, habis duit, buang masa, hampir meragut nyawa. Cuma nasib saya baik sikit daripada kawan-kawan yang lain. Saya tak tinggal rawatan hospital. Bila doktor kata buat operation ikut sekian tarikh, saya pergi. Asalnya ada juga kawan-kawan kata hang jangan pergi. Tak usah duk buat pembedahan, pergi cari alternatif. Pasal apa nak operate? Oi, tak usah. Bahaya. Pasal apa nak kemo, sekali mati. Ramai orang kemo mati. Rupanya ramai orang kemo hidup. Hak tu tak cerita. Saya sampai sekarang, jadi mulai hari ni saya harap lepas kita habis program pada pagi ni, bila dah jumpa dengan saya lepas ni, kalau jumpa pesakit kanser, cerita orang hidup. Jangan cerita orang mati. Dengar je jumpa orang sakit kanser,
cakap, saya kenal sakit kanser yang hidup dah sampai 10 tahun lebih dah. Antaranya Zuraini Kamal tu, hari tu jumpa dia duduk berceramah dahsyat kat Masjid Zahid dengan Asfah. Mereka ni rajin, kan, sihat. Ini kami antara, dan ramai sebenarnya. Saya antaranya, Zam, ialah pada tahun 2012 tu, bila tak tahu nak sembang dengan siapa. Orang kawan-kawan kami tak mau kawan dengan kami sebab dia kata Zuraini tu banyak dosa. Pasal tu kena kanser tu pada muka, Tuhan balas. Buat dosa banyak sangat. Kita pun, ya Allah, banyaknya dosaku. Jadi macam tak layak kawan dengan orang yang sihat. Lepas tu kita rasa macam kanser ni mati. Pasal tengok kat drama, Zam, bila kena kanser, kerja doktor. Saya cakap betul ni. Saya datang, saya pun pangkah dekat kalender. Bila, berapa hari dia nak hidup. Berapa lagi. Menghitung hari. Itu semua drama. Mitos. Semuanya bila kita tak ada ilmu, kita akan dimomok dan kita percaya. Rupanya bila kami dah jadi kanser ni, kami jumpa kawan-kawan ramai. Tu dia ada orang dah kerabat Gunung Everest, ada orang dah naik Gunung Kinabalu. Lepas disahkan kanser. Mak mentua saya stage 4, Zam, setahun dah. Sihat lagi, boleh lagi pergi berjalan, pergi makan kenduri. Boleh lagi lah, suruh dia jalan kaki, umur 78 kena kanser. Orang tua, dulu orang kata orang tua kena kanser, payah nak baik. Baik tu cerita lain. Buat rawatan dulu. Okay, Zam? Silakan. Terima kasih Puan Zuraini dengan mukadimah beliau yang saya sifatkan menarik. Sebagai makluman semua, program pada hari ini adalah merupakan kepada pelengkap subjek kursus perhubungan awam di Universiti Utara Malaysia, mana saya dan sahabat sedang mengikuti pengajian di bawah matlamat pembangunan mampan, iaitu saya dan sahabat memilih teras nombor 3. Dia ada 17 teras dan kami ambil teras yang ketiga, iaitu teras nombor 3, kesihatan baik dan kesejahteraan. Sedikit info yang saya kongsikan Puan Zuraini dan yang hadirin sekalian, iaitu seperti mana yang Puan katakan tadi, kes lewat di Kesan ni setelah berada di tahap yang ketiga dan keempat, iaitu pada 2007 hingga 2011 berada pada 58.7% atau 7%. Dan pada 2012 sehingga 2016, catatan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia meningkat sehingga 67.3%. Jadi kita sifatkan di sini, iaitu semakin lewat kanser itu dikesan, semakin rendahlah kadar survival pesakit. Jadi apa yang Puan katakan tadi, usaha dulu, kemo dulu. Macam saya kongsikan di awal tadi, ibu saya dia takut nak kemo. Bila kemo ni, maklumlah tak ada apalah di badan ni, rambut dia, bulu kening dah. Itu pengalaman yang saya lalu. Saya pujuk dia 6 kali ibu saya kemo. Kali yang ketiga tu dia tak mampu dah, Puan. Dia dah sangat, dia kata, "Dek, mak tak boleh dah. Tak apalah, mak tunggu masa lah." Dia kata betul. Jadi kita sebagai anak ni, apa yang kita nak kata dekat dia. Jadi kita guna psikologi depan. Kan saya kata kat dia, mak nak tengok cucu, mak nak tengok anak kahwin. Kalau mak meninggal, siapa anak ni kan? Jadi dia jadi macam motivasi kepada dia. Jadi dia lawan. Sebab saya tengok jari ni, sebab mak saya jenis break kan, jari dia ni tak ada tempat dah nak cucuk kan. Lepas tu dia pindah ke sebelah sini pula. Jadi kita tengok mak kita dah, ya Allah kan. Jadi bila timbul rasa keinsapan tu, saya rasa saya perlulah buat sesuatu. Memang kanser payudara ni seperti yang kita sedia maklum, ia merupakan kanser utama. Kanser utama yang dihadapi oleh bukan kata wanita Malaysia saja. Dia katakan seluruh dunia menghadapi perkara ni. Tapi di negara kita ni, dia merupakan yang paling tinggi pembunuh dalam senyap. Jadi soalan saya yang pertama kepada Puan, serius soalan Puan, iaitu apakah cara paling efektif untuk kita mengubah stigma masyarakat ni terhadap kanser payudara? Macam tadilah Puan berkongsi, ni banyak dosa ni, Tuhan hukum ni, tu yang kena kanser tu kan. Dia tak tahu kotak dan pada apa yang berlaku waktu tu, apa yang mungkin Allah sayang kita, Allah uji kita kan. Jadi
Soalannya macam tu Puan, apakah efektifnya kita sebagai orang yang berada dalam komuniti ni nak mengubah stigma masyarakat? Memanglah susah. Sekurang-kurangnya ada usaha kita bahawa nak mengubat kanser payudara ni boleh, tapi kena melalui saluran perubatan yang betul lah. Jadi saya mohon Puan untuk memberikan penjelasan dan pencerahan berkaitan dengan stigma ni. Dia kan ilmu tu penting, empowerment dan knowledge. Apa yang kami buat, apa yang saya buat ialah saya membuat satu platform dipanggil Group Cancer Survivor Malaysia. Kami buat grup ni tahun 2013 dah. Sekarang dah 30,000 dalam komuniti Cancer Malaysia. Dalam grup FB ni satu platform di mana kami berkongsi pengalaman. Selama 10 tahun kami educate dan kami bimbing pesakit dan komuniti pesakit. Maksudnya komuniti kanser ni termasuk penjaga. Kerana knowledge ni bukan saja pesakit, penjaga juga perlu tahu. Penjaga nak jaga pesakit pun, penjaga ada masalah emosi dia juga. Jadi dia perlu dibimbing. Bagaimana nak jaga diri, bagaimana nak jaga pesakit, bagaimana nak memastikan bahawa perjalanan kanser ni panjang, rawatan dia panjang. Tak ada penyakit yang panjang sangat macam ni. Kanser ni. Kadang-kadang kalau Datin berdua pergi RJNP Hospital buat ziarah di Ward 3B. Kat situ tu Ward Asfah. Sama, saya ada situ juga. Hemato. Dia Ward 3B adalah hemato. Kanser darah. Kat situ leukemia, kat situ limfoma, kat situ. Di situ. Melanoma, melanoma. Jadi di situ kebanyakannya duduk kat situ kadang-kadang 3 bulan, 6 bulan. Duduk tak keluar-keluar. Saya pun tak tahu. Sekejap duduk tak keluar-keluar. Pasal rawatan dia panjang. Kena buat kemo. Lepas tu kadang-kadang kena isolation. Kadang-kadang infection dan sebagainya. Dia kena isolate. Ada yang saya pernah pergi, kami pergi ziarah 3 kali. Setiap bulan kami pergi 3 kali. 3 kali dia ada tak keluar lagi. Cemui. Sampai cemui. So apa yang kita nak cerita ialah pengalaman pesakit kanser ini perlu dikeluarkan. Perlu dicerita. Jadi ini yang saya buat, Zam. Yang saya ni duk cakap hari-hari, cakap kat TikTok, FB, pergi ceramah, pergi ziarah. Lepas tu saya minta dan kita galakkan satu Malaysia. Kumpulan-kumpulan kecil buat kumpulan sokongan untuk bercerita. Dulu malu. Saya malu nak cerita kat Facebook, kata saya ada kanser. Sebab kepala otak kita duk fikir apa orang kata kat kita. Sebab memang duk dengar dah kat telinga. Saya baru ni pergi dekat Taman Sri Kota. Makcik tu jaga anak dia kanser hati. Dia habaq. Jiran dia kata kanser ni penyakit yang berjangkit. Orang pun takut dekat. Ni mitos ni masih ada lagi tahun 2024. Kanser boleh berjangkit. Kanser penyakit keturunan. Mula satria orang tak nak kahwin dengan anak aku kan. Pasal dia kata dah mak dia kena kanser. Berhenti. Berjangkit. Berhenti. Berhenti benda-benda lagu. Kita mula dulu. Sebab kita hadir majlis ilmu ni, kita dah ada ilmu. Ilmu ni kita kena fikir guna. Balik fikir lah. Pasal apa Zuraini sihat tau. Dia buat rawatan. Dia buat rawatan. Lepas tu yang paling penting sekali ialah komuniti ni perlu berubah. Kami ni tak boleh nak suruh lah. Jangan duk kata kat orang. Saya ni kadang-kadang orang tulis kat Facebook, komen saya kata lah macam ni lah. Saya doa lah you kena kanser. Nanti hampir kena kanser, hampirlah nak berubat. Makan ubat suplemen ke, rebus ayak anggur ke, ayak halia hitam ke. Kita habaq dah, jangan duk kata, jangan duk bagi nasihat. Pasal apa? Zam, nak bagi nasihat orang sakit kanser, ngerti ke? Tak ngerti kan? Zam dia kata saya garang. Macam mana tak garang Datin? Bila cerita pasal kanser ni, saya tengok dengan mata kepala saya, wanita kanser payudara dah pecah. Masa tu, kita tengok pun nangis. Lepas tu payudara dah pecah. Saya tolong lap. Luka-luka tu. Dalam hati nak kata apa? Itulah hari tu aku suruh hang pergi hospital, tak nak pergi. Berkelih lah tu. Kan, tapi tak berani nak kata lah. Kita faham dah. Tapi dalam hati nak kata. Kan. Sambil duk lap tu. Ni anak hang mati ni. Anak hang ni siapa nak. Memang nak jadi anak yatim lah. Cerita lain pula. Tapi nak bagi tahu siapa bagi nasihat ni. Ni Pakcik Timah. Dia pergi ziarah, dia kata makan ni daun misai kucing lah, apalah, biar
boh lah, apa manjakani ke, biji cengkeh ke, durian Belanda, mesin lah. Ni semua apa lah bagi nasihat. Lepas tu orang tu percaya. Pasal apa? Pasal tu mereka kata ustaz tu makan sihat sembuh. Padahal ustaz tu pergi hospital buat kemo. Tu ada seorang ustaz selebriti jual produk saca inci. Dia pergi buat kemo. Macam mana tak marah? Lepas tu bila marah, saya kata kat mereka penipu. Lepas tu kena saman pula dah dengan penjual. Dia saman kata kat dia penipu. Tapi tak apalah, produk pun dah hilang. Memang betul penipu. Dia pergi buat rawatan kat hospital, dia tak cerita. Dia cerita hak dia makan produk. Lepas tu orang pun percaya. Allah, letih lah Zam. Saya cakap betul, ini perjuangan sampai saya mati. Saya anggap ini jihad. Jihad nak bagi kesedaran. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Sebab pertama Zam buat program ni, UUM sudi ambil tajuk tentang kanser. Dan juga yang perempuan hadir. Saya tak kira lah perempuan mai dengan poin ke, kena bayar upah ke, kena paksa. Hak 2 orang kawan saya kena paksa lah. Tapi yang paling penting saya nak habaq ialah ilmu ni tak ada kat universiti. Ilmu kesedaran tentang kanser dan rawatan. Dan balik nanti, gunakan apa yang ada yang faham tentang kanser dan rawatan ni, balik cerita kat satu orang. Anggap ni satu sedekah, satu jariah bersedekah ilmu. InsyaAllah ilmu manfaat ni sampai bila-bila pahala dia mengalir. Zam, silakan. Terima kasih Puan Zuraini dengan marah tu. Cara tu, tapi tak apa. Kita santai je pagi ni, ya. Jadi berdasarkan apa yang Puan Zuraini sampaikan tadi, iaitu masyarakat ni perlu, ataupun komuniti ni perlu berubah, ya. Perlu ubah pandangan tu bahawa kanser ni bukan penyakit. Tu saya alami, kami sekeluarga alami benda tu. Orang, bukan kata orang kampung, adik-beradik pun tak mau main rumah sebab mak kena kanser, takut penyakit. Jadi kami rasa macam ya Allah tersisih lah. Tapi bila lama-lama tu benda tu kan, lah ni mak saya sihat dah, gelak derah tengah sampai ni, alhamdulillah lah dapat balik mak saya tu. Jadi secara secara bahasanya kanser ni boleh dirawat, tapi kena mengikut keadaan ataupun kena mengikut saluran perubatan yang betul. Ada step by step, bukan boleh jalan pintah. Okay, Mak Jun ni untuk makan ni clear tu, pergi hospital cek ada. Saya memang saya tak bagi kan, mak saya memang tak bagi. Bak makan dia saya cukup jaga. Kalau dia terlajak mak teringin ke apa, tak apa mak masuk mak duduk seorang, buat begitu kat dia, lagi dia slow sikit, kadang-kadang teringin kan, tak upaya lah benda tu tak boleh makan sebab doktor pesan dia benda yang boleh mengaktifkan sel tu kalau boleh elakkan, ataupun kalau tak makan tu tak apalah ya, sebab kita tak mahu benda tu berulang. Okey, satu lagi fakta yang saya ingin kongsikan di sini, iaitu kalau ikut laporan ini, kadar kelangsungan hidup relatif bagi pesakit-pesakit kanser setelah 5 tahun menghidap kanser adalah 11.0. Untuk kanser paru-paru, 51.0% kanser kolorektal, 51.6% kanser cervix, 66.8% dan 73.0% kanser payudara. Ini saya dapat definisikan statistik ni apabila berlakunya pengesanan lewat kepada orang yang mengidap kanser tu sendiri. Jadi dia tak buat pemeriksaan awal dan sebagainya. Jadi efeknya adalah tahap 3 dan 4, and then membawa kepada itulah yang kita sebutkan sebelum inilah. Jadi di sini saya ingin bawa perhatian puan melalui soalan yang kedua yang diajukan di sini, iaitu berdasarkan pengalaman puan sendiri, bagaimana cara yang true way ataupun cara yang betul untuk kita motivate pesakit kanser ni setelah dia tiba-tiba dia pergi hospital, dia didiagnose kanser, dia mesti moral down kan. Jadi contoh dia berjumpa dengan puan, jadi bagaimana puan nak memotivatekan pesakit yang dia dah tahu dah dia ada kanser ni, macam mana dia nak teruskan hidup, macam mana dia nak berhadapan dengan masyarakat, macam mana dia nak berhadapan dengan keluarga dia
Dan yang paling penting, dia nak cerita macam mana yang dia sedang hadapi. Silakan Puan. Okey, pertama sekali saya nak jawab sekejap. Ada seorang tanya ni, Puan, kanser punca dia dari makanan ke macam mana? Tak. Dia tak ada absolute jawapan. Kanser tu berpunca daripada apa? Kerana ahli sukan, Lee Chong Wei, lepas tu baru ni apa? Rahman Siddiq kena kanser. Dia orang ahli sukan. Makan dijaga. Brandon kan? Ya? Jadi, it's not about pemakanan. Dia orang tak isap rokok. So, bagi saya kanser ni satu anugerah. Ya, sama saya dulu pun sihat, jalani kehidupan sihat, bersukan, bersenam, jaga BMI, semua-semua, tapi kena kanser juga. Jadi saya anggap kanser ni satu anugerah. Alright, itu satu. Saya nak kena. Kedua, rawatan kanser ni dia bukan main-main. Kanser bukan penyakit, demam, hak makan Panadol. Kanser ni rawatan dia panjang. Nak buat tu semua cocok-cocok tu sakit. Sebab kita tak pernah sakit, jadi bila kita kena cocok, Allah, siapa ambil vaksin, baru ni buat vaksin pun takut sakit. Bayangkan kami, Asfah, kau kena cocok berapa kali? Sepanjang minggu? 160 jarum, dia kira. Saya setiap hujung minggu, sebab bila buat radioterapi, setiap hujung minggu kena ambil darah. Dia memang menyakitkan lah, belum lagi perut kena potong daripada hujung sampai hujung. Kan? Jadi, perjalanan dia memang teruk. Ya, jadi tak ada nak macam orang jauh buat, makan ni satu ni hang lega. Tak ada, bohong. Tak ada. Kanser rawatan dia memang teruk. Kemo memang teruk. Ya, kami kalau cerita dengan pesakit kanser dalam grup kami tak pernah cakap kemo tu tak ada apa. Tapi kami kata bayangkan macam pergi spa. Sambil masuk ubat. Sebenarnya taklah teruk. Kita kena strong lah kan. Ada orang okey je. Rambut tak semua gugur. Ya, mak mertua saya makan ubat kemo macam ni. Nanti saya cerita pasal ubat ni. Okey, itu satu. Kedua, macam mana nak saya nak cerita sikit pasal pemakanan. Saya berbeza pendapat dengan Zam pasal pemakanan. Kita makan tak ada pantang-pantang. Ya, kecuali ada masalah kesihatan, doktor kata elakkan atau kurangkan. Dia tak kata jangan makan. Mak mertua saya diabetik kronik, tucuk insulin, dia buat kanser paru-paru, dia tak lalu makan. Dia nak makan nasi dengan durian, kita bagi. Tak ada apa. Aktif atau tak aktif sel kanser bukan sebab pemakanan. Kan dah cakap dah tadi. Kalau jenis sel kanser kita aktif, tak makan seminggu pun kanser kita merebak. Sebab tu kadang-kadang kita tengok pesakit tu tak makan kat sebulan. Tapi kanser dia merebak. Kuih besar. Padahal tak makan apa pun. Jangan kata tak makan gula. Apa pun dia tak makan. Lala mati pasal tak makan. Betul. Kebanyakan mati sebab tak makan, sebab terlalu berpantang. Sebab tu saya punya kempen makan. Asfah dalam rawatan kemoterapi minum air Coca-Cola. Orang kata air Coca-Cola tu tak sihat. Dia tu yang dia lalu. Boleh. Okey, sihat. 9 tahun dah. Tak ada masalah. Aku ingat dia lebih sihat banyak daripada hang. Tak ada kena. Kemoterapi minum air Coca-Cola sebab hak tu yang dia lalu. Maksudnya orang kanser ni dia boleh makan apa yang dia training. Nak pantang sebelum kena kanser. Dah kena kanser tak payah pantang. Nak pantang before. Dah kena buat rawatan. Sebab kalau tak makan dengan makan pun dia tidak mengganggu. Dia okey, Tok Imam Alok Madi, Tuan Haji Abdul Razak, kanser paru-paru. Kemarin saya jumpa dia, kemarin dulu bagi susu. Dia dah 10 tahun kanser paru-paru selama 10 tahun. Tapi jenis kanser dia slow growth. Slow growth tu maksudnya 10 tahun. Okey. Kalau orang lain 10 tahun meninggal dah. Demi Allah sebab kanser paru-paru. Dia efek. Tapi Tuan Haji tu okey, dia tak buat apa. Dia tak kena kemo radio pun. Tapi dia ada makan ubat lain yang dan doktor pantau. Ya. Dia makan segalanya. Mak mertua saya makan segalanya. Mak mertua saya, masa hari tu sel kanser dia saiz dia 3 cm, 3.8. Selepas setahun dia makan ubat kemo, saiz kanser dia mengecut kepada 1.7. Tapi mak mertua saya tak pantang. Makan segalanya. Apa yang menyebabkan kanser itu dikawal? Ubat kemo yang dia ambil. Sebab itu rawatan sangat penting. Rawatan sangat penting. Okey. Dia bergema pula. Okey, tadi kita cakap pasal motivasi. Motivasi ni tak ada cara lain. Pertama, pesakit kanser perlu jumpa rakan senasib. Sebab itu pentingnya kena ada kumpulan sokongan.
Sebab itu Kanser Serai Malaysia ada. Kami adalah kumpulan sokongan. Kami himpunkan pesakit-pesakit dan penjaga dalam grup kami, komuniti kami 30,000 orang, satu Malaysia. Dan apa yang kita buat ialah kita berkongsi pengalaman sebenar. Saya tahu pasal saya pergi buat kemo radio. Bukan saya jual produk. Kita nak orang sharekan pengalaman. Sebab rawatan kanser ni, sebab kanser ada 100 jenis. Rawatan dia berbeza. Saya dah duduk dalam CSM ni, saya dapati bahawa Allah, ada macam-macam jenis rawatan. Baru ni jumpa cikgu dekat Cikgu Azmi di Sungai Petani. Dia sama kanser macam Asfah, limfoma. Tapi dia kansernya ada di sel tulang belakang. Kansernya ada di tulang belakang. Tulang belakang. So, dia kena buat pembedahan. Limfoma ni biji kelenjar. So, dia ada di sini. Sekejap. Saya rasa dia... Okey, lepas tu apa yang berlaku ialah dia kena buat satu lagi kemoterapi cocok di tulang belakang. Dia panggil targeted, jadi doktor terpaksa dia kena duduk position macam baby dalam rahim tau. Sebulan sekali dia cocok, selama 8 bulan. Dia kata Puan Zu, masa lepas daripada cocok tu katil penuh dengan darah. Katil penuh dengan darah. Tapi dia teruskan rawatan. Kalau dia setahun 6 bulan tak boleh makan. Dia hanya minum susu masuk tiup ke hidung, masuk ke perut. Selama setahun 6 bulan tak boleh bercakap, tulis. Dia kata nak marah pun tulis. Mental kena kuat. Nak cakap tak boleh, nak makan tak boleh. Tapi dia kata dia teruskan rawatan. Alhamdulillah semalam duduk sembang elok, sihat dah. Sihat. Dia kena tahun 2020 sebab rawatan. 2021 dia dah mula kerja jadi cikgu. Tapi dia kena Bell palsy dia muka dia ni sikit, jadi dia pakai face mask. Okay. Ada seorang sahabat kita yang kita bantu di Langkawi, dia kanser rahang. Buang, gigi semua buang. Dia dah buat rawatan hari tu, masa kita orang tolong dia, tak boleh makan juga selama 8 bulan. Minum susu, setahun minum susu. Ataupun lepas tu dia tak larat minum susu sebab susu pun mahal, dia campur dengan nasi tapi kena blend, pakai straw. Sampai sekarang dia pakai besi di rahang tu, mulut dia tak boleh buka sikit. Sudu je masuk, itu pun sudu tak boleh masuk, sikit. Tapi dia boleh cakap lah, cakap dia control. Ya? Apa yang saya nak cerita ialah, rawatan memang teruk. Tapi minda kena kuat. Kumpulan sokongan kena kuat. Sebab tu kita bantu pesakit kanser ni supaya dia orang tak fikir. Ni setengah tu fikir duit lagi, anak lagi. Jadi kita support. Kita community kena support. Supaya dia orang meneruskan rawatan. Saya kalau saya tolong, macam saya tolong pula dah kan. Kalau kami pergi tolong pesakit tu, kami selalu cakap, buat rawatan jangan tinggal. Dan kita cuba bantu. Hak mana duit kemo tak boleh bayar. Hak mana anak tak boleh makan. Ada baru ni anak nak pergi sekolah, tak ada duit nak bayar. Sebab dia tak boleh bawa anak pergi sekolah, jadi nak kena naik van, nak kena bayar duit van pun tak ada. Kita bantu. Jadi ini antara cara kami menyokong pesakit itu. Pesakit ni dia tak boleh lalui seorang. Bila dia lalu seorang, dia mula duk seorang, duk fikir hak nak mati, sedih, self pity, aku ni kena kanser, aku ni banyak dosa, aku ni nak mati dah. Kita self pity. Pesakit ni dia punya emosi pelik. Ada hari rasa macam takut nak mati. Ada hari rasa macam berserah diri. Macam berserah diri lah. Macam Tuhan ambil lah, macam nak terjun bangunan pula. Saya lalu, saya rasa ini perasaan saya. Saya cerita. Memang rasa macam nak terjun bangunan, rasa macam tersiksa, tak sanggup. Rupanya dah. Sebab itu sangat penting kita berada dalam komuniti kanser. Kami selalu buat live malam-malam, pukul 9 malam dengan komuniti kanser, dengar pengalaman masing-masing. Baru, jadi mengingatkan aku je tak lalu makan muntah-muntah. Rupanya ada orang minum susu saja setahun 6 bulan. Okey. Sebab itu siapa kalau ada yang mana doktor apa, siapa ustaz kata jangan minum susu, tu tipu. Pesakit kanser wajib minum susu dalam rawatan supaya you boleh ada makanan tambahan, kekuatan untuk menghadapi rawatan sehingga selesai. Susu tak ada khas. Semua susu okey. Cuma susu ni kita beli berdasarkan kepada high protein, high calorie, harga berpatutan lah. Kan?
Saya malah nak sebut brand. Ada satu jenama apa, Joy kan. Harga mahal, tapi high protein. High protein memang kandungan dia high, tapi mahal sangat. So saya kata tak. Kalau you boleh afford beli, kalau tidak, ensure. Saya tengok baru ni aniline, protein tinggi. Sebab pesakit kanser, okey, bila kita buat pembedahan tu, kita punya otot dah tak ada. Darah kita hilang. So apa yang perlu? Ganti balik. Sebab tu pesakit kanser dalam pembedahan, sebaik saja pembedahan saya suruh makan telur. Makan hari-hari. Makan bagi petang siang malam. Lagi kan bila kita kata makan telur, dia tanya pula makan macam mana? Makan telur, goreng. Breakfast, buat goreng, buat rebus. Buat telur dadah, telur hancur, roti telur. Dia kata kicap tak boleh makan. Allah, satgi hitam. Boleh kicap, sos, semua perasa. Dia kata berasaskan soya. Tak ada. Dia memang berkaitan dengan hormon. Sebab itu saya kata kena berhenti suplemen. Suplemen tu kena berhenti lah. Nak ambil suplemen, rujuk pada doktor. Kalau iron tak cukup kan, makan iron. Asfar bila darah tak cukup, doktor bagi dia iron. Doktor akan bagi berdasarkan keperluan. Kalau badan tak perlu makanan tambahan, suplemen tu usah ambil. Kena rujuk lah. Sagi kita ambil, itulah. Hormon terlebih, kena kanser. Itu antaranya lah. Okey, Puan. Terima kasih dengan pencerahan. Asal jelas dah macam-macam ilmu Puan bagi hari ini. Cuma kat sini ada sahabat bertanya melalui laman media ni, apakah ujian mamogram tu, Puan? Apakah yang dilalui oleh sebelum didiagnose tu? Mamogram tu bertujuan sebagai apa? Okey, sebab dia bercerita pasal kanser payudara. Macam saya ceritakan tadi ialah wanita, kita ada payudara. Payudara ni sebenarnya otot, muscle. Jadi kalau ada biji ni kecil je. Kalau ikut kanser ni, saya tak ada pengalaman. Tapi saya bercerita pengalaman kawan-kawan. Ada yang jumpa besar saiz beras. Lalu dia tak ada biji kan. Kalau kita cek ni tak ada biji. Kalau ada biji ni, tak betul lah. Faham tak? Kalau ada biji, tak betul. Dan orang selalu cakap tak sakit. Memanglah kanser masa awal tak sakit. Jangan tunggu dia sakit. Bila tunggu dia sakit dah sadaqallahul-azim. Kanser peringkat awal. Tanya Asfah. Dia kena kanser limfoma, kanser darah. Gatal-gatal ya. Tak ada apa. Saya pun tak demam. Masa kena kanser, okey. Sampai cakap dengan doktor betul kan saya kena kanser ni. Ke doktor ni salah ni. Ke tukar file. Dia kata Kak Zoni ni banyak tengok drama ni. Kan kita pergi tengok drama, dia tukar file. Kata orang lain sakit, aku punya file. Dia kata aku sakit. Tertukarkan masa buat biopsi. So puan-puan percayalah. Sekiranya puan-puan jumpa ketua walaupun kecil, pergi jumpa doktor. Kalau doktor tu tak berapa nak ambil peduli, pergi cari doktor lain. Sampai puan-puan rasa puas hati. Buat biopsi. Kata saya nak buat biopsi. Kena kanser itu kena dikesan awal. Kita janganlah. Saya ada banyak kawan-kawan. Kanser ni memang sukar dikesan. Ada orang buat biopsi 2 kali. Kawan saya 2 kali. Tak dapat. Kali ketiga stage 4 terus. Memang kesian. Sebab tu saya kata ni rezeki. Kanser ni rezeki. Rezeki saya, kanser saya dikesan awal. Rezeki Asfah, kanser dia 3B. Sikit lagi nak 4. Tapi rezeki dia sihat. Lepas buat kemo. Saya ada kawan, mak mertua saya, walaupun lewat dikesan pada usia yang lewat 78 tahun, kena kanser paru-paru tahap 4, rezeki dia, alhamdulillah sampai sekarang masih sihat. Kebetulan nak cerita sajalah, pada bulan 12, 2021 tahun lepas, sewaktu mak mertua saya didiagnose kanser paru-paru, pada waktu itu, sahabat kami, juga sukarelawan CSM, bapanya didiagnose kanser paru-paru pada bulan yang sama, dan sahabat seorang lagi CSM, bapanya juga disahkan kanser paru-paru. Keduanya tak sempat buat rawatan. Keduanya dah meninggal. Some people cepat. So rezeki mak mentua saya, dia survive. Dia sempat buat rawatan, dia survive. Jadi saya pun nak melawak dengan dia. Dulu kalau saya tengok macam, saya pun macam Zam lah, tengok kesian orang tua. Saya rasa macam nak suruh dia berhenti buat rawatan. Sedangkan saya dah lihat banyak. Tapi bila kita tengok orang tua, kita tengok macam tak sanggup. Dia dengan tak larat. Pesakit kalau tak makan, memang tak larat. It's not about the ubat. It's not about rawatan. Tetapi sebab kita tak makan. Tapi tak salahkan dia. Dia tak makan sebab dia tak lalu. Hilang selera. Tanya Asfah, tengok nasi nangis. Saya pun pernah hilang selera. Menangis
Tengok nasi ayam. Ayam ni habaq je nak makan apa. Chicken green, mi goreng, apa mi goreng mamak, mi goreng. Kan? Tapi bila tak lalu, hampa jangan kata lah, teriak. Tapi sebab lapar dan badan tak ada tenaga. Mak mentua saya mengelaluinya. Dia lagi teruk. Dia dengan mulut luka. Sebab makan ubat kanser, salah satunya lah mulut luka. Asa penuh. Kita beli ubat kumok apa semua, kumok layak garam ke apa semua. Tapi still ada. Lepas tu dengan mak mentua saya pula lagi teruk. Dia pakai gigi palsu. Bila dia pakai gigi palsu, saya kata mak buanglah gigi. Tak boleh makan gonyeh-gonyeh, tak sedap. Sakit. Tapi bila pakai gigi palsu dengan ulcer, gigi palsu tu kena, luka. Lagi dia tak boleh makan. Jadi bukan mak tak mau makan, mak tak boleh makan. Kita pun dengar macam, nak paksa pun bukan kita berada dalam kasut dia. Kan? Tapi kita sebagai penjaga kena paksa, mak kena paksa. Sampaikan kami bawa satu pesakit kanser paru-paru, pergi jumpa dia, sama sakit. Macam mana Puan Rohaya? Puan Rohaya kata apa? Saya minum pakai straw, makcik. Saya blend nasi ke apa, buat bagi cayak tu. Saya sedut, seruk, buah ayam, semua sekali sedut. Saya makan. Minum susu pun macam tu. Tak lalu, tak dapat lalu. Sebab inilah ketikanya kami makan untuk hidup. Jadi, tajuk dia dah berubah lah. Okey, pasal biopsi pasal mammogram, sorry. Terlajuk. Okey, cerita pasal mammogram ini antara cara untuk mengenal pasti kanser di peringkat awal payudara. Kalau puan-puan cek tadi ada biji-biji, mungkin doktor akan buat biopsi terus, mungkin doktor buat mammogram. Dia kadang-kadang ada orang skip, dia tak payah buat mammogram terus doktor. Ada orang dia buat ultrasound. Jadi mammogram atau ultrasound adalah cara untuk kenal pasti ada atau tak ada tumor. Tapi tak tahu lagi kanser ke tidak, sehinggalah kena buat biopsi. Biopsi kena buat. Biopsi maksudnya ambil sampel, dia akan cocok sikit ambil keluar. Itu antara proses. CT scan, mammogram, ultrasound adalah cara atau saringan kanser atau nak kesan ada tumor. Tapi pengesahan kena ambil PC dia, biopsi hantar pergi ke lab. Kadang-kadang apa yang doktor buat, doktor operate terus. Sebab dia kata ni ada nampak biji apa semua, kita buang. Buang. Kita jangan dok tunggu. Kita buat keputusan, doktor saya setuju buang. Lepas buang, doktor akan hantar ke lab. Makmal, dia akan check. Adakah itu kanser atau tidak. Kalau kanser pula dia jenis apa. Dia ada triple negatif apa semua. Macam itulah. Ada banyak. Dari jenis kanser itulah baru rawatan ditentukan. Okey, engkau kena buat kemo, engkau kena makan ubat hormon, engkau kena buat radioterapi, engkau kena dia macam-macam. Panjanglah cerita dia. Cuma yang paling penting ialah buat keputusan awal. Jangan teragak-agak. Kita ni pakar ke doktor tu pakar? Doktor nak ke potong kita saja-saja? Tak ada. Doktor tu dalam kepala otak dia, niat dia memang nak selamatkan nyawa. Dia dah tengok kes ni banyak. Hari-hari tengok kes ni. Jadi dia ada idea cadangan berdasarkan apa yang telah berlaku. Saya dulu kanser endometrium, sebab sel saya agresif, saya stage awal. Lepas tu doktor cakap apa? Zubraini, ini kanser macam ni, rawatan dia pembedahan, dia panggil hysterectomy, total, buang semua, ovari lah apa, fallopian tube, apa semua. Lepas tu, kita kena buat radioterapi. Oh tak payah buat kemo? Tak payah, you punya kes sebab peringkat awal. Itu doktor pakar di Alostar. Tapi masa saya pergi ke Penang, masa buat rawatan, saya jumpa pesakit lain, mereka kena buat kemo dulu sebelum pembedahan. Jadi rawatan tu ada kalanya berbeza berdasarkan apa yang doktor assess. Tahu, doktor tengok, dia kata Zuraini yang ni boleh operate terus. Yang ni kena kemo dulu untuk kecutkan. Supaya waktu dalam pembedahan nanti kita tak ada mengalami pendarahan. Bila kita mengalami pendarahan waktu pembedahan boleh membawa maut. Jadi doktor lebih pandai lah, dia pandai. Jadi kita tak usah balik fikir. Saya cakap betul lah Datin. Bila pergi jumpa doktor, doktor kata ni buat Datin, kita kena buat ni. Tak usah saya nak balik nak fikir. Nak balik fikir apa? Nak balik tanya suami lah. Suami pasal apa nak tanya? Ini kan nyawa kita.
Sebab kanser dia tak tunggu sehari. Ada kanser seminggu, 2 minggu, sebulan dia merebak. Dan bila dia merebak, rawatan dia jadi lebih. Lebih pula, kemo kena lebih, pembedahan kena besar lagi. Kalau tidak buang kecil, dia panggil lumpectomy. Ni kena buang seluruh payudara. Dia panggil mastectomy. Buang semua. Dia ada cerita lagi. Dah buang tu ada cerita pula. Yang tu kita cerita dengan pesakit kanser pula. Dia ada banyak perjalanan. You cakap lah. Saya ni bukan hafal lah. Saya dah lalu. Kami 10 tahun dah buat kerja ni. Dah dengar semua macam-macam kisah. Dah melihat dengan mata kepala sendiri. Kami menyantuni pesakit kanser. Percayalah. Tak ada rawatan yang lebih baik. Kecuali. Lagi dia kata saya ni. Apa dia? Taksub hospital ilmu Allah. Saya jumpa Dr. Bakiah, Profesor IPPT. Dia kata kami pun dapat ilmu Allah. Kami pun rawatan Islam. Ilmu tu datang daripada Allah. Tak tahu dah nak kata. Saya kadang-kadang bila orang tak nak buat, saya pun kata tak apalah, matilah setengah. Tenang. Serius? Iya. Baru-baru ni pergi jumpa kan. Pun ni soalan dia ialah, ni ada ni tak mau pergi buat rawatan. Tak apa, matilah setengah. Kita tak usah paksa orang. Kita tak usah paksa orang. Kita cakap apa semua. Dulu saya paksa. Sampai rasa macam nak pergi hantar pergi hospital. Betul. Okeylah, tak nak. Tapi saya tak tolong Ya, silakan. Ultrasound hak yang tu. Yang buat kat perut masa kita mengandung. Okey. Pertama sekali, orang yang sihat dipanggil buat pemeriksaan kesihatan atau saringan. Boleh. Sebab itu wanita umur 40 tahun dah kena dah buat mamogram. Salah satu saringan. Ataupun mereka sekarang ajak macam mana nak cek dia rumah. Nak cek dia rumah tu peganglah payudara sendiri yang saya kata tadi tu. Cek lah. Itu wajib lah buat hari-hari. Saya pun duk cek. Picit. Tak ada. Picit. Picit bawah ketiak apa semua. Klinik kesihatan ada, cik. Klinik Nur Sejahtera anak bukit tu kosong. Saya duk pergi kan, selalu duk melawak. Saya selalu buat program. Datin kan, takkan tak buat kan. Saya Datin, kami buat macam mana tau. Tanya ni, geng saya. Kita kan kadang-kadang kita nak bagi, ni formula macam mana kita nak buat kempen kesedaran. Dan saya harap Masjid Zahir akan buat. Masa kita nak bagi sumbangan dan bantuan kat orang tu, saya wajibkan dia orang buat pemeriksaan. Saya panggil klinik Nur Sejahtera tu, anak bukit tu, mai buat. Nak beras dengan minyak masak, pergi buat dulu. Saya buat. Paksa rela. Sungguh. Saya rasa, saya hafal kat mereka, tuan-tuan perempuan, beras ni makan sehari ni habis. Tapi saya bagi perempuan ni, kesedaran cek ni, boleh menyelamatkan nyawa dan seluruh keluarga. Kita tak minta kena kanser, tapi saya nak ajak tuan-tuan untuk berasa buat pemeriksaan ni benda yang kadang-kadang Allah payah nak pergi jauh. Okey, kami bawa mai dekat. Bawa mai kat apa tu? Saya buat sebab kenapa? Kerana orang yang golongan B40 atau yang asnah ni, dia orang tak ada akses nak pergi. Dia orang kata payah nak pergi motor pagi. Payah nak pergi. Okey, kita bawa. Itu satu. Kedua, tak apa hari ni tak usah pergi kerja sebab saya nak bagi bantuan. Tapi pergi buat dulu. Dia pun buat. Percayalah. Betapa tertariknya minyak 5 kilo. Menyebabkan saya buat hari tu sukses dekat Ceras. 100 wanita buat mamogram. Terkejut dia orang. Dalam sejarah paling ramai 100 orang lah. Sehari program. Saya pernah buat dekat polis. Saya kata kat polis, bos polis. Sebab anggota ni selalu sibuk. Mes saya bawa. Panggil keluarga. Ramai buat pemeriksaan. Sebab mereka tak ada. Kita buat. Kalau kita buat ni, pertama kita, orang kata macam, buat benda ni bagi sonok. Bagi, tak ada lah. Macam, orang buat pemeriksaan kena pergi hospital, kena ada duit. Tak ada banyak pemeriksaan percuma. Okey Zam. Ada soalan? Saya menjawab. Mamogram hak pakai mesin 4 bubur kepit payudara tu lah. Saya nak cerita pun tak reti sebab saya tak buat lagi. Tapi sebab saya dah buat CT scan, jadi saya dipantau lah. Kami ni buat pemeriksaan selalu, jadi insyaAllah saya tak ada lah.
payudara. Itu sebab saya buat check juga personal. Tapi mammogram ni dia kata sakit lah. Biasa apa? Datin sakit tak? Datin kata tak sakit. Himpit payudara kan? Dia, sorry ya. Umur 40 tahun ke atas. Ya, kerana pertama risiko. Tapi ramai juga yang umur 40 tahun ke bawah ada. Tetapi risiko besar ialah 40 tahun. Dulu 50 tahun. Sekarang buat mammogram, pap smear dah 40 tahun ke atas. Itu satu. Kedua, wanita atau lelaki kalau buat mammogram, sebab kalau umur muda payudara dia tegang, keras. So sakitlah sikit. Kami kalau buat ni lembut sikit lah. Jadi kurang sikit sakit kan. Begitulah. Cerita about education, kena cakap betul lah kan. Okay Zam, sorry. Saya harap saya tidak mengantukkan semua orang. Tak mengantuk cengih. Okay. Baik, terima kasih Puan Zuraini dengan perkongsian tersebut. Saya ingin ingatkan kepada yang hadir secara bersemuka di bilik santapan di bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku pada pagi ini, dan yang sedang mengikuti di talian, kita ada orang soal selidik berkenaan dengan program pada hari ini. Jadi saya dengan penuh hormat takzim minta sebentar kawan saya akan share dalam link kepada yang mengikuti secara atas talian, dan di sini juga kita akan share. Jadi minta tolong isi, dan kita nak dapatkan feedback lah daripada puan-puan semua sepanjang mengikuti program pada hari ini. InsyaAllah jika menarik, kita ancur lagi, kita panggil puan lagi dalam crowd yang lebih besar, insyaAllah. Saya nak berkongsi puan, ada satu fakta di sini, mungkin panjang sikit, saya nak bacakan. Mungkin lagi puan boleh ringkaskan. Risiko kanser payudara ni dia ada dua. Dia dibahagikan, ni bahasa perubatan lah. Dia dibahagikan kepada risiko yang boleh kita ubah dan risiko yang kita tidak boleh ubah. Contoh risiko yang kita boleh ubah ni ialah wanita yang tidak pernah melahirkan anak atau menyusukan bayi, atau individu yang mengambil pil perancang dalam tempoh lebih daripada 10 tahun, atau hormon HRT bagi yang menopause. Okey, manakala risiko yang tidak boleh ubah ni pula yang menyebabkan risiko berlakunya kanser payudara ni lebih tinggi adalah, yang pertama dikatakan di sini, umur yang semakin meningkat, jantina perempuan, sejarah keluarga atau genetik, serta pendedahan kepada estrogen yang lemah, iaitu datang haid di awal usia dan lambat menopause. Jadi puan, hal ni saya kurang jelas. Dia ada dua kat situ. Jadi secara ringkasnya dekat sini, iaitu dia kata wanita yang tidak pernah melahirkan bayi atau tidak melahirkan anak atau menyusukan bayi, iaitu individu yang mengambil pil perancang dalam tempoh lebih daripada 10 tahun, atau hormon HRT bagi yang menopause. Lepas tu dia kata pula kat sini, risiko yang tak boleh ubah yang menyebabkan kanser payudara ni lebih tinggi berlaku, termasuklah umur yang meningkat, jantina perempuan itu sendiri, dan sejarah keluarga atau genetik, serta pendedahan kepada estrogen yang lama, iaitu datang haid di awal usia dan lambat menopause. Jadi boleh puan secara ringkas boleh huraikan risiko-risiko tersebut berkenaan dengan perempuan yang tak pernah melahirkan anak atau menyusukan bayi, dan risiko yang tinggi tadi berdasarkan faktor umur dan sebagainya. Silakan Puan. Okey, saya tak nak bercakap tentang kanser payudara. Saya nak bercakap tentang kanser secara general, umum. Ada bayi dapat kanser semenjak dilahirkan. Ada remaja dapat kanser. Ada orang wanita, lelaki, tua, muda dapat kanser. Ada orang dapat kanser macam mak betul saya umur 78. Saya dapat kanser pada umur 43, Asfah 38. Ya, Mak Cik Zam umur berapa? 61. Ya. Apa yang saya nak cerita ialah kanser tak mengenal tua, muda, tak mengenal usia. Kanser juga tidak mengenal warna kulit. Hitam, putih, gelap, kelabu, semua ada. Dan kanser juga tidak mengenal siapa kita. Saya kata tadi, ada orang ahli sukan, Datuk Lee Chong Wei, Rahman Siddiq kena kanser. Jadi ahli sukan pun kena kanser.
doktor pun kena kanser. Lepas tu orang kata, saya tak isap rokok. Ada ramai isap rokok kena kanser. Hampir dia melawat dekat hospital lama tu. Semua pakat doktor teriak. Itulah aku dulu isap rokok. Saya ada kawan, dia kena kanser paru-paru. Itulah dulu aku selalu isap rokok. Ada kawan kami kena kanser pita suara dibuang. Dia cakap sama sekarang dia buat kempen hasut jangan merokok. Dia kata sebab saya merokok pada usia 12 tahun. Tapi ada orang tak isap rokok. Saya tak isap rokok, tak minum arak tapi kena kanser. So apa kesimpulan dia tuan-tuan puan-puan? Kanser adalah anugerah. Tak usah duk fikirlah pasal risiko ke apa benda ke, beranak ke tak beranak ke. Lah kita tidak boleh memilih untuk tak kena kanser. Tak boleh. Boleh ke? Boleh tak kita tak mau kena kanser? Boleh kita tak elak tak? Kita boleh elak tak? Tak boleh. Tapi apa kita boleh buat? Kita buat saringan. Kita jaga badan kita. Kita tengok biji-biji apa pelik-pelik. Kita tengok tanda-tanda. Apa dia tanda-tanda? Hak mana hak tak biasa sama ni? Tak pernah batuk keluar darah. Tak pernah batuk lama. Tak pernah demam sehari, demam sejuk pagi, petang, siang, malam. Ada. Kebanyakan pesakit kanser darah, dia orang suka demam. Betul, dia orang suka demam, tak kebah. Itu tanda. Tanda-tanda ni. Kalau kita dah pergi jumpa makan Panadol, dah paracetamol, Euphamol, tak baik-baik lagi, pilah jumpa pakar. Mak mertua saya, macam mana kanser payudara, paru-paru dia kesan. Dia batuk 2 tahun. Lepas tu dia kata, mak tak mau, mak nak pergi hospital private. Mak nak pergi buat scan semua. Dia tak tahu, dia kata check semua. Pergi kat hospital private, dia buat CT scan, harga RM800. Keluar keputusan, tu dia. Doktor kata, makcik mai, kanser paru-paru ni makcik, ada kat paru-paru, nampak ketui, nampak kat tulang belakang. Stage 4. Sengak. Saya pun teriak. Masa tu saya tak ada lagi, bawa pergi hospital kerajaan tu, saya tunjuk kat doktor, tengok sat, keputusan ni betul apa cerita tu. Doktor pun buat biopsi tentang apa. Lepas tu dia panggil, doktor panggil saya dulu. Sebab saya kenal doktor tu kebetulan, kawan. Sebab kita orang duk bagi bantuan dekat hospital klinik untuk pesakit paru-paru. So dia orang kenal lah saya, jadi doktor panggil. Saya teriak depan doktor. Sakit mak betul. Tapi saya teriak. Saya kata, saya tak nampak tanda-tanda ni. I should have known, saya kata. Saya patut tahu. Tapi tak. Kita tak boleh nak tahu. Kita tak boleh nak jangka. Saya rasa macam, ya Allah, mak betul saya ni. Saya ni 10 tahun ni dia bercakap pasal kanser dan rawatan, duk cerita ke orang, pergi buat saringan, pergi buat. Mak betul saya kanser dia stage 4, tak boleh dikesan. Kesan-kesan dah stage 4. Saya pun macam, kita terimalah sebagai satu kadar dan kadar. Cuma, selepas disahkan kanser, apa patut kita buat? Itu yang kita kena fikir. Kita tak boleh elak kanser. Tetapi apa yang kita boleh buat ialah bagaimana kalau nak tahu kanser tu main. Itu kita boleh buat. Apa macam mana? Dapatkan ilmu. Rasa pelik je. Saya ada satu kawan, saya nak cerita macam mana kansernya dikesan, kanser buah pinggang tahap awal. Jarang orang boleh kesan kanser buah pinggang tahap 1. Dia antara yang saya jumpa kat Malaysia ni. Sebab selalunya kanser buah pinggang ni, survival rate dia 5%. Tak ramai orang boleh hidup lebih daripada 5 tahun. Apa yang berlaku ialah, kebetulan anak dia meninggal. Sejak anak dia meninggal sebab sakit apa semua, dia jadi macam anxiety tau. Satu masalah dia macam panik. Kalau rasa demam je, kena pergi hospital. Kena check. Dia dah lagi pelik lebih. So dia buat pemeriksaan kesihatan untuk diri dia setiap 4 bulan. Orang lain buat 6 bulan, saya tak buat lah. Saya buat setahun sekali ke. Ikut suka saya lah kan. Tapi kawan saya ni buat setiap 4 bulan. Apa dia buat? Dia check 2 benda. Darah dengan ayak kencing. Satu hari, masa bulan tu dia check, ayak kencing dia ada sedikit darah. Sedikit. Doktor yang check tu dia kata ada darah. Air kencing color elok. Cerah elok, bukan color merah. Tapi bila pergi buat lab test, ada darah. Ada kandungan darah sedikit. Tapi doktor yang check tu kata apa? Tak ada apa kot. Tak ada apa. Doktor tu kata kat dia tak ada apa. So dia pun okey balik. Next month dia pergi check lagi. Bukan next month dia tak tunggu. Dia tunggu 2 minggu lagi dia pergi check. Ada lagi. Sikit. Lepas tu doktor tu kata tak ada apa lagi. Dia tinggal doktor tu. Dia pergi cari doktor hospital lain. Jumpa pakar yang kebetulan dia tu pakar pula dalam buah pinggang.
So doktor tu kata, meh nak ultrasound. Itu saya kata buat ultrasound. Ultrasound ni kalau kita buat klinik check mengandung tu, baru RM80. Kan? Doktor buat ultrasound dekat buah pinggang, nampak ada ketulan. Tapi tak tahu apa. Doktor kata dah besar 5 cm. Kalau 2 cm, boleh operate buang. Tetapi bila 5 cm, kena buang buah pinggang sebelah. Dia tahu kena buang buah pinggang. Tak tahu kita tahu. Perut. Ya, boleh tengok tumor. Dia boleh tengok tumor. So kawan saya buat ultrasound, nampak dalam buah pinggang tu ada ketulan, biji, saiz 5 cm. Tapi doktor tak tahu. Doktor kata ada biji ni kena buang ni. Tapi kita kena buang payung buah pinggang. Dia kata okey, buang buah pinggang sebelah. Dia tak ada buah pinggang. Pergi hantar pergi makmal tengok-tengok kanser. Tapi rawatan dia mudah sebab dia peringkat awal. Tak kena kemo, tak kena radio. Selesai. Hidup dengan satu buah pinggang. Saya harap saya menjawab soalan. Baik, terima kasih Puan Zuraini, bahagian Latin, perempuan sekalian. Kita ada soalan juga di online ni, tapi mungkin ni soalan awal tadi yang diajukan daripada Encik Ahmad Iqbal. Tapi Puan dah huraikan benda ni, mungkin boleh sekali lagi ikut dia terlepas pandang. Okey. Macam mana kita nak detect kanser ni dari awal? Boleh kongsi tak doktor? Ada panggil doktor. Itu biasalah tu. Saya memang lebih sikit daripada doktor. Apapun, kanser boleh dikesan. Tapi kadang-kala pengesanan tu dia agak, saya jumpa banyak. Doktor cek darah banyak kali. Doktor nak ambil sampel banyak kali. Dia sampai tak nak. Orang tengah buat itu ni namakan investigation. Doktor dia akan nampak benda tu suspicious, pelik. Kita pun rasa tak berapa sihat. Jadi kalau bila itu kita kena buat investigation. So kanser boleh dikesan, tapi kena buat saringan. Saringan ataupun pemeriksaan kanser ni dia ada banyak. Peringkat awal mungkin ambil darah. Orang cek cancer marker dipanggil. Tetapi cancer marker bukan absolute. Bukan satu ketetapan. Tapi kalau kau cek darah, lepas tu tengok darah putih tinggi ke itu something is there, wrong. Itu pun antara pengesanan awal. Dalam kanser dia ada cancer marker. Kalau cek darah. Kedua, macam kita kata tadi, cek najis. Colorectal tu dia cek najis. Ambil sampel najis kita, buat macam, Allah tak bawa hari ni, aku tak boleh tunjuk. Lepas tu ambil najis, dia ada botol, masukkan dalam cecair, lepas tu titik macam kita buat COVID test, tengok ada line 1 ke line 2. Ramai yang tunjuk ke saya, ni line 1 macam mana? Tak apa, selamat. Line 2, sekejap. Paper time ni nak telefon. Line 2, kena cari doktor. Saringan ni, dia baru suspect. Dia bukan confirm. Nak tahu confirm, kena ambil sampel bahagian isi tu, pergi hantar lab. Itu baru confirm kata sah ada kanser. Itu dia punya panjang, dia punya investigation panjang. Dia bukan macam Tok Bromo. Dia bukan tengok ayat, ni kanser. Moho. Kanser ni dia ada banyak peringkat. Cek darah, buat CT scan, ambil sampel. Jadi tolong bersabar dengan investigation. Dan investigation ni nak abang, dia lambat. Kadang-kadang itu kata pergi hantar makmal. Kalau hospital kerajaan 10 hari. Kita pun berdebat, tunggu. Tapi private lah boleh buat. tapi bayar mahal. Kat 2,000 ke 3,000. Boleh dapat result dalam masa 3 hari. Ada. So jangan bimbang. Siap duit ya. Sebab siap duit ya. Siap duit ya. Baik, terima kasih Puan. Kita teruskan untuk soalan yang seterusnya, iaitu melalui pengamatan Puan, selain kita berusaha lah untuk mengenal pasti lebih awal kanser ni, ada teknologi perubatan moden yang ada pada hari ini mampu mempengaruhi kadar pemulihan kanser payudara. Macam Puan kata tadi, orang panggil Puan ni obses dengan hospital, terlalu obses dengan teknologi moden dan sebagainya. Jadi kebergantungan tu buatkan orang faham kata kita terlalu ni sangat dengan teknologi moden ni. Tapi sebenarnya itulah hakikatnya. Jika kita tak buat,
efeknya seperti kita tahu lah membawa kepada kematian dan sebagainya. Jadi pandangan Puan, pengamatan Puan, teknologi perubatan yang ada pada hari ini khususnya fasiliti kesihatan dalam negara kita mampu mempengaruhi kadar pemulihan pesakit kanser, khususnya kanser payudara di negara kita. Silakan Puan. Okey, saya rasa Nabi pun kata dah pun, tapi saya pun tak hafal hadis tu, tapi lebih kurang maksudnya kalau kita nak bertanya, tanya kepada yang ahli. Nabi nak perang khandak pun tanya kepada orang pakar perang. Kan? Jadi kita kalau nak tanya tentang rawatan, kena tanya dengan pakar perubatan. Kita tak boleh tanya dengan ustaz. Saya tak boleh tanya, ustaz tu dalam bahasa Arab dia kan cikgu lah kan. Itu satu. Saya juga nak ambil kesempatan ni nak minta semua institusi masjid untuk memantau penceramah-penceramah ustaz yang jual produk. Kerana semua produk yang dia jual, dia suka janji. Ini bagus. Saya minta maaf, saya hilang respect kepada penceramah atau ustaz-ustaz ni sebab dia penjual produk. Kenapa nak ganggu kerja pakar perubatan? Betul, ikhtiar tu, orang kata kita kena berikhtiar, kesembuhan milik Allah. Tetapi kalau nak ikhtiar, biar ikhtiar itu tepat. Kalau nak berubat dengan pakar. Kanser, doktor, suami Asfal pakar, doktor pakar. Bini dia sakit kanser darah, dia pergi cari pakar kanser darah, pakar darah. Hematologis, pakar tentang darah. Doktor lain tak boleh. Dia pun tak tahu. Dia pun masa isteri dia, kami selalu panggil dia, dia kata sebagai doktor, saya tak tahu macam mana nak menjadi penjaga kepada pesakit kanser. Sebab dia selama jadi doktor, dia merawat orang. Tapi bila isteri kena kanser, dia tak tahu apa nak kena buat. Dia pun teriak, ada suara kata laki dia teriak lebih teruk daripada dia. Sebab laki dia tak tahu, dia lagi bini mati ke macam mana ke. Kan? Sebab kanser ni unknown. Sesuatu yang di luar jangka yang tak tahu. Sebab itu doktor tak pernah janji bulan bintang. Doktor tak pernah kata boleh sembuh. Doktor kata Zuraini, you pergi buat ini, buat ini, buat ini. InsyaAllah. Selalunya jenis you macam ni, kanser macam ni, peringkat awal, chances untuk you survive tinggi. Tapi ada orang tak survive. Saya kanser endometrium, dinding rahim. Doktor saya selalu melawak dengan saya. Zuraini, kalau Tuhan nak bagi kanser, minta kanser endometrium. Sebab kanser endometrium ni kanser yang boleh dirawat, survival rate tinggi. Tetapi ada orang tak survive, ramai. Itu sebab kes lain pula, kansernya lewat dirawat, kesan awal betul dah, tahu awal, dia pergi tangguh pula. Ada doktor cakap pergi mana? Mak saya nak berubat kampung, pergi ambil ayat penawar. Kan tak boleh lah. Sebab tu saya kata jangan bagi nasihat yang salah. Tolong jangan bagi cadangan yang salah. Saya harap siapa yang menonton, yang ada hadir hari ini, mulai hari ini, dengar orang sakit, nasihat dia pergi jumpa doktor di hospital. Kalau dia kata, pergi dah hospital tu, hospital Ustaz Bahia, semua tak boleh. Pergi cari hospital lain, cari pakar lain. Kalau kita boleh jumpa bomoh 2-3 tempat, pergi Talsik, lagi pergi kat Kodiang, lagi pergi kat Anak Bukit, Kubang Rotan, awak kita tak boleh jumpa doktor pakar 2-3. Pasal apa? Jadi saya harap sekali lagi masyarakat mulai hari ini tolong. Bab pasal kanser, saya tak mau sentuh penyakit lain, tapi saya nak kanser, tolong. Jangan kacau. Jangan bagi apa-apa cadangan, jangan bagi nasihat. Atau macam mana ni nak tolong orang? Nak tolong orang tak susah. Pergi bagi duit kat dia. Nah, ambil duit ni, pergi hospital. Buah minyak ke apa ke. Tu kita kata, saya tak ada duit, hampir masak kat dia. Dia sakit, dia tak ada masak. Buat nasi goreng sedap-sedap, pergi hantar rumah dia. Anak dia boleh makan. Macam itulah contoh. Baik, terima kasih Puan. Dengan penjelasan tadi, seterusnya kita beralih kepada soalan menangkan sudah hampir jam 11 pagi. Jadi boleh siap-siaplah kita akan landing insyaAllah. Di sini kami sebagai pelajar Universiti Utara Malaysia dan puan-puan yang hadir bersemuka pada hari ini dan berada di atas talian ingin mendapatkan penjelasan puan, iaitu pelibatan dan aktiviti yang dijalankan sepanjang inilah puan memimpin Cancer Survivor Malaysia TSM dan Persatuan Sukarelawan Kanser Negeri Kedah secara umumnya puan. Silakan. Okey, fokus utama kami ialah membantu pesakit. Pesakit tu dulu. Kita nak bagi dia semangat untuk dia meneruskan rawatan. Seperti yang saya kata, kanser rawatan dia panjang. Buat kemo mau apa? 6 bulan nak selesai. Ada orang 8 bulan, ada orang setahun.
tak habis lagi. Bergantung kepada keadaan kanser dan rawatan yang perlu dijalani. Jadi kami punya fokus utama ialah pesakit itu. Kedua, kita bantu keluarganya lah, komuniti itu. Dan yang ketiga, baru kita buat kesedaran kepada orang ramai supaya jangan buat silap macam mana yang telah kami lalui. Ya, jangan ambil mudah. Sebab itu bila Zam kata saya sangat serius, ini soal nyawa. Terlalu banyak dah tengok, tak tahu dah nak cakap, tak tahu nak cakap apa. Ya, tak tahu nak cakap apa dah. Nak nangis, tak ada air mata. Nak marah, tak tahu nak marah kat siapa. Kena saman dah dengan penjual pasal kata kat dia penipu. Berhentilah. Tolong jangan jual produk. Tolong jangan suggest apa-apa produk. Kerana pesakit ni, bila kami dalam sakit, saya tak tahu lah Asfaz sebab suami dia, laki dia garang. Jadi laki dia tutup pintu, tak bagi orang mai kan. Saya tak ada orang bagi nasihat. Saya habis duit kat almost 100,000. Duit tu saya beli macam-macam. Stokin pun beli. Selimut pun beli. Takut dia kata pakai selimut ni tak kena kanser. Padahal dah kena kanser. Macam mana selimut boleh rawat kanser? Bodoh tak saya? Bodoh. Tapi nak buat macam mana? Masa kena kanser, takut nak mati. Jadi orang suruh beli apa orang beli. Tanyalah saya. Semua saya beli dah. Saya nasib saya baik sebab saya pergi hospital buat rawatan. Kawan-kawan saya tak bernasib baik. Meninggal. Duit habis. Produk beli. Lepas tu pergi hospital, dah stage yang tak boleh dirawat. Terlalu ramai. Kita orang ni, saya tu mergong tu Haniza, arwah dah. Tinggal nak ada orang. Pasal apa tak pergi buat rawatan? Masa dia sihat tu bolehlah melawak kan. Itulah pasal apa tak buat rawatan. Cik ni kerja kalau pergi buat rawatan, doktor kata nak operate masuk hospital, lagi anak siapa nak jaga? Lah bagus. Sakit apa pun tak boleh, kerja pun tak boleh, kena buang. Anak pun tak boleh laut. Ni jaga. Sebab tu saya kata dengan tuan, especially puan-puan. Bab sakit, bab kesihatan, jaga diri dulu. Kalau nak jaga anak apa. Saya cakap betul nak Datin dekat Kedah ni, ramai tak buat rawatan sebab suami dia takut. Tak pergi buang payudara, laki lari. Buat operate rahim, takut laki lari. Sakit, tak dan mati ke duduk kat hospital, laki lari dah. Sungguh. Kami berapa banyak dah kami bantu. Kak Zul ni, laki lari dah. Lepas tu saya anak dia ni. Pergi tolong banyak. Betul. Saya tak tahu nak cakap dah. Tak tahu dah. Saya tak tahu dah nak kata. Nak merayu. Perempuan, jaga diri perempuan. Hidup ni kena sihat. Kalau sakit, kos, kerja tak boleh buat. Laki lari. Selingan apa? Selingan. Orang lelaki ni macam kami ni ada belakang tu. Kira kanser ni orang perempuan ni lah, memang kita kena ambil berat jugalah sebagai lelaki. Wajib. Pendapat malah adakah ataupun dah kena tak apalah. Tak berani lah. Boleh puan ni sikit lah. Jangan tengok saya tu. Okey, orang lelaki terutama suami. Suami ni tonggak keluarga tau. Perempuan ni, walaupun kami ni tough, kuat, berdikari, buat kerja, cari makan. Tapi sebab sakit ni kadang-kadang nak rasa disayangi. Waktu sakit tu kalau boleh suami Asfah, suami dia bersama dengan dia teman pergi kemo. Tak ramai suami teman isteri pergi kemo. Dia hantar pergi depan tu, sakit habis. Habis lah. Mana ini? Mak. Ayah saya. Mak pun kena teman. Ayah saya teman, saya teman. Kadang-kadang bukan apa, pegang tangan dia. Pegang dia. Tak usah cakap apa. Pegang pun jadilah. Kita sambil lena tu pegang tangan dia. Dia rasa disayangi. Itu belum kita suruh masak. Kan semalam saya ada cakap dengan penjaga. Dia tak masak. Isteri sakit. Tak masak, beli. Lepas tu beli tak tahu nak beli apa. Tanya dia nak makan apa. Dia kata tak tahu. Kita beli, dia tak makan. Tapi saya kata beli. Kurang-kurangnya bila kita buat kerja-kerja atau effort tu rasa dihargai, isteri rasa suami bantu. Kan? Itu sangat penting. Saya tengok minta maaf. Kalau suami sakit kanser, isteri setia tunggu. Tak ada lagi lah yang lari. Nak pergi menikah lain, tak boleh. Bak isteri sakit, laki lari nikah lain tu banyak. Kan? Tapi saya mengharapkan terutamanya kepada pesakit, terutamanya kaum wanita,
Pertama, kita waktu sakit, saya selalu cakap, waktu sakit, kalau rasa nak tidur lah. Tak usah duk fikir anak tak makan, biar pi anak tak makan sehari. Tak mati anak kita. Biar dia kayau daripada pagi sampai pagi esok. Kita jaga diri kita dulu. Saya dah ramai dia pun suka mesej, "Puan Zaini, saya stres hari ni. Saya anak tu kayau ni masak duk lagi." Saya kata lah ambil Panadol 4-5-6 biji yang tidur. Tidur bagi lama sikit. Tutup pintu semua. Biar pi anak hamil ayam apa berkecak, biar pi. Biar dia kayau Ustaz. Kita rehat Ustaz. Kita kena ada momen itu. Berhentilah. Berhenti jadi superwoman. Berhenti jadi perfect mother. Berhenti. Tak ada orang sempurna. Kalau hari itu tak boleh basuh kain, belonggoklah kain tu. Mampus bila. Tak ada baju, kita pergi beli baju lain. Relax, tenang. Hidup ni tak. Relax, tenang. Jaga diri kita, sayang dulu. Rasa sakit nak pergi hospital, pergi. Ni duit tak cukup. Tinggal hak tak makan tu, pergi hospital dulu, bayar hak doktor dulu. Sebab kesihatan kita penting. Kita kerja teruk, biarlah kita sihat. Kesihatan kita tu diberi keutamaan supaya lepas ni kita boleh buat kerja lain. Cari balik duit yang hilang. Habis dah. Ada lagi nak ya? Tak kira kan? Dah jarang marah tu kita. Ya, Alhamdulillah Puan, terima kasih dengan perkongsian yang sangat-sangat baik. Pada saya banyak ilmu baru. Dan Alhamdulillah kita mengucapkan jutaan terima kasih dengan kehadiran yang bahagia Datin Nur Afzal binti Osman Timbalan mengurusi Puspanita Negeri Kedah bersama dengan yang bahagia Datin Hajah Suryati binti Haji Sabar mengurusi Biro Agama Kerohanian Puspanita Cawangan Negeri Kedah. Sebenarnya Puan, ni cerita ad hoc ni dengan Datin ni. Tapi Alhamdulillah dengan bantuan Puan Mazia, nanti berdua dapat hadir, dapat ada dalam majlis ni, insyaAllah lah. Moga subjek yang saya ambil bersama dengan sahabat saya ni kita dapat selesaikan dengan baik untuk pengetahuan dan makluman semua yang sedang menonton di talian dan yang berada di dalam bilik semenapan ini, iaitu ianya merupakan keperluan kepada subjek perhubungan awam, iaitu di bawah tajuk Matlamat Pembangunan Mampan. Teras yang kami pilih adalah teras nombor 3, iaitu kesihatan baik dan kesejahteraan. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bicara maya kita ini. Saya mengucapkan jutaan terima kasih Puan Zuraini. Mungkin ada sedikit penutup saya bagi landing untuk khas kepada wanita Malaysia sesuai dengan tajuk kita hari ini, Cakna tu. Jadi saya bagi Puan untuk kalam yang terakhir sebelum kita akhiri program kita pada pagi ini. Silakan Puan. Okey, sebenarnya banyak benda nak cakap. Dia tajuk dia besar. Kanser ni besar. Saya bila Zam cakap dia dari universiti pelajar pun ramai yang terkesan dengan kanser. Saya pernah buat talk dengan pelajar-pelajar remaja kena kanser. Remaja bila kena kanser susah sikit sebab diorang lebih down. Ya, sebab diorang dah biasa pergi main bola, mereka dah biasa aktif, rambut gugur, hilang handsome, perempuan hilang segak, mereka ada future, masa depan, nak bernikah, nak kahwin, nak boyfriend, semua takut lari. Jadi dia punya stres lebih teruk, remaja. Kanak-kanak tak. Kanak-kanak mak bapak je yang stres sebab mak bapak kena tinggalkan pekerjaan, anak pergi hospital. Kalau kat Kedah ni kena buat rawatan di Pulau Pinang, which is quite far. Kena tinggal kerja, mak ayah kena jaga. Lepas tu kita tengok anak macam kesian. Mak ayah ni saya minta kalau anak-anak yang kanak-kanak kena kanser, fokus rawatan hospital. Jangan takut kemo, jangan takut radio, jangan takut semua rawatan dan pembedahan. Kerana kanak-kanak ni bila dia dah buat rawatan, proses dia selepas tu dia tak ingat, dia tak ada trauma. Remaja trauma. Sekolah menengah, sekolah rendah, yang tu dia sukar sikit. Jadi apa pun rawatan atau apa juga perjalanan, pertama ialah kalau kita ada masalah emosi, rujuk psikiatri. Ya, minta dirujuk pada kaunseling. Mak bapak pun kena elok, penjaga kena pergi kaunselor supaya emosi kita dapat dikawal. Dia panggil pengurusan emosi. Pesakit juga pergi jumpa psikiatris, jumpa professional help. Kerana apa? Kalau kita mendapat nasihat, biarlah nasihat tu daripada nasihat yang betul daripada pakar. Jadi jumpa psikiatris atau kaunselor. Kat Hospital Al-Ustar tu ada unit psikiatris. Minta surat rujukan untuk pergi. Ya, kadang-kadang kita minta nasihat kawan-kawan. Dia jual ubat, dia pergi promote produk.
Kan, kau tak usah pergi ni, kau makan ni orang. Itu salah, nasihat yang salah. So, terbaik sekali ialah mendapat nasihat yang betul dari pakar yang bertauliah. Itu satu. Okey. Kedua, saya nak cerita sikit pasal rawatan. Tadi sebenarnya ada banyak rawatan. Sekarang ni kita kata pembedahan, kemoterapi, radioterapi itu dia panggil konvensional. Sekarang kemoterapi dia ada targeted. Targeted ni dia lebih target. Mak mentua saya salah satulah ini Tagrisso, ya, osimertinib. Selalunya pesakit kanser paru-paru. Ini rawatan yang terbaru dan terbaik. You tahu satu harga dia berapa, Zam? Satu ubat ni, makan sehari satu. Berapa Datin? RM1,000. Satu kotak ni RM30,000. 30. Satu papan tu. Satu keping sebiji RM1,000. Wow. Dia ada banyak. Mak mentua saya punya RM5,800 sebulan. Yang ni bagus. Mahal. Sebab itu, yes, very good. Especially, apa yang saya nak kata ialah, tapi yang ni ubat ni tak subsidize, kena beli. Kerajaan tak subsidize. Adalah, ada macam-macam. Sebenarnya ada banyak. Kanser paru-paru, kanser payudara. Kanser payudara ada kena makan. Okeylah. Ini perjalanan lah. Sebab itu saya kata, saya ada seorang Datin dekat tu, dekat Taman Seri Kota. Kita pergi ziarah itu, pakcik tu. Ubat dia, harga dia RM5,800. RM5,000 dia ada macam-macam jenis. So dia bagi tahu ni tak ada duit lah nak beli. So kebetulan baru kemarin saya dapat ubat tu, harga dia orang nak jual lah. Dia orang tak boleh makan, dia orang tukar ubat. So dia nak jual harga RM1,000. So saya nak tolong beli 2 kotak tu RM2,000. Jadi kita nak tolong lah. Itu antara benda-benda yang kita buat lah. Apa yang saya nak kata ialah begini. Rawatan semakin moden. Ya. Betul. Jadi kita yang dah terlambat ni tak boleh buat apalah. Kita hadaplah. Dia cerita dia, kita selalu cakap, kalau kena kanser tak buat rawatan nak buat apa? Sorry. Nak tunggu apa? Saya ada kawan 12 tahun berjuang dengan kanser. 12 tahun. Saudara Kamal duduk dekat Sungai Petani. Dia dah buat 5 pembedahan. 2 di kepala pasang skru. 1 tangan pasang skru. Last kali dia buat kaki potong. Kanser dia makan. Tapi dia kata dia takkan nak duduk tunggu mati. Takkan nak tunggu malaikat maut. Mai dah 12 tahun dah malaikat maut tak mai-mai lagi. Jadi nak tak nak dia kena berjuang. Kos dan sebagainya. Kita banyak berdoa lah. Along the way banyak sebenarnya bantuan-bantuan yang boleh. Susah-susah lah kan public funding. Tak ada masalah lah. Ya, buat je. Buat YouTube, TikTok banyak kan. Buat collection kan. InsyaAllah. Ya, InsyaAllah. Tak ada masalah. Ya. So apa yang saya nak kata ialah saya mengharapkan pagi ni sikit sebanyak perkongsian pengalaman saya memberi manfaat. Ya, saya minta ampun, minta maaf lah, kasar lah sangat kan. Tak tahu cara dah. Bahasa tu begini dah. Kalau saya nak bercerita pasal, saya tak reti bombastic words. Jadi kita cerita mudah-mudah. Ya, dan apa yang saya lalui dan saya lihat ni, kalau Rozila semalam nangis lah. Teriak bila tengok pergi ziarah. Ya, sebab itu kita kalau boleh nak balik cerita ni kat orang supaya jangan buat kesilapan yang sama. Jangan ambil mudah tentang kanser. Kerana bila kanser tu pertama dia penyakit ni sakit. Bila kita dah sampai satu tahap sangat sakit. Kita berdoa lah supaya kita tak kena. Saya pun berdoa lah semua orang tak kena. Ya, dan yang mana yang sedang dalam rawatan, semoga mudah-mudahan Allah beri kesembuhan dan ringankan dan permudahkan rawatan. Ya, kita ucap tahniah lah kepada Mak Zam, mak dia pun dah sihat. Ya, tapi detik yang dia lalui kalau dia fikir balik teruk. Zam pun kata sedih. Jadi kita benda ni tak boleh elak. Inilah perjalanan kehidupan. Sebab itu kita minta masyarakat terutamanya Puspanita kalau ada ni, bila dengar orang sakit kanser, berilah bantuan.
Kadang-kadang kita ni bagi bantuan Datin bukanlah, saya kata kat Datin, kata kat saya dulu macam tu, dulu sebelum saya kena kanser ni, saya bila bagi bantuan, bagi dah bulan lepas, bagi dah, takkan bagi pula. Kan? Bagi RM50, dia pergi hospital, saya nak bayar, pergi balik habis dah. Dia pergi hospital, ada yang pergi hospital, pesakit kanser hemato, pergi hospital hari-hari. Saya ada seorang kat Mergung. Dia pergi hari-hari makan ubat kemo di hospital. Kena pergi hari-hari, pergi. Tak kena ambil teksi, pergi RM30, balik RM30. Jadi dia naik motor tua, sakit kanser. Dia pernah rebah dekat traffic light. Itulah kesengsaraan. Jadi apa kita? Kita tolonglah. Mana tahu dengan kita tolong dia, kanser, macam kanser kami sembuh, ataupun anak kami tak kena kanser. Jadi kita tolong. Masyarakat kena mainkan peranan. Kerana selain daripada masyarakat tak kena kanser, ujian kanser ni bukan saja untuk saya, bukan saja untuk Asfah, tapi untuk Zam, tapi untuk Datin, Tuan Haji. Ujian untuk semua orang. Bantu. Bagi cakna lebih sikit. Okey Zam, terima kasih atas jemputan. Terima kasih yang bahagia Puan Zuraini Kamal, pengurusi kanser Suria Malaysia CSM, serta pengurusi sukarelawan kanser Negeri Kedah Darul Aman, dan ucapan terima kasih juga kepada yang berbahagia Datin Nur Afzal binti Osman Timbalan, pengurusi Puspanita Negeri Kedah Darul Aman, dan yang berbahagia Datin Hajah Suryati binti Haji Sabah, pengurusi Biro Agama dan Kerohanian Puspanita Cawangan Negeri Kedah, di atas sokongan kepada program kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan kolaborasi lagi ke depan, dan ianya merupakan satu hubungan yang baiklah. Moga nanti kita boleh lagi Puan, kita akan turun ke lapangan. InsyaAllah mungkin saya akan usulkan kepada pengurusan Masjid Negeri, kita akan bawa isu-isu ini dalam karya kita. Betul. Kita boleh menyeluruh lagi insyaAllah. Dan sebagai penutup, kita akan buat penyerahan plak. Cuma di sini saya mohon kerjasama Puan, mohon maaf kalau boleh Puan bergerak masuk ke dalam ni. Dan Datin mengiringi yang bahagia Datin Afzal untuk menyampaikan plak daripada pihak saya dan sahabat dari kami berdua daripada kos Ijazah Komunikasi Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian Universiti Utara Malaysia. Dan ini merupakan satu pelengkap kepada subjek yang saya nyatakan tadi, perhubungan awam, dengan matlamat pembangunan mampan, dengan teras nombor 3 iaitu kesihatan baik dan kesejahteraan. InsyaAllah jutaan terima kasih saya ucapkan kepada pengurusan Masjid Negeri Masjid Zahir dengan kebenaran yang diberikan untuk menggunakan bilik santapan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah ini, kepada semua yang hadir secara bersemuka, kepada yang berbahagia Datin berdua, kepada Puspanita Negeri Kedah, kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman, dan puan-puan sekalian yang menyahut seruan kempen kesedaran kanser payudara cakna rakyat Malaysia ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain masa, dan saya mohon sebentar lagi kita akan ada sesi penyerahan plak dan bergambar. Jadi puan boleh masuk ke ruangan tengah ni. Jadi petugas teknikal saya mohon kerjasama untuk selaraskan. Kita akan selesaikan pada hari ini. Sekali lagi sebagai penutup, insyaAllah kita jumpa lagi. Sebarang kekurangan dan kelemahan saya mohon ampun dan maaf. Jika ada kelebihan ataupun benda yang baik, moganya berbalik kepada puan-puan semua. Tolong doakan saya dan sahabat dipermudahkan dalam urusan pengajian di Universiti Utara Malaysia ini, insyaAllah. Salam hormat ta'zim daripada saya, Abdullah Hazam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.